Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini kita akan sambung lagi dengan pembelajaran sistem catatan bergu. Kita akan buat latih 2B yang kedua. Jadi seperti biasa, kamu semua boleh muat turun soalan di dalam deskripsi video ini dan juga mungkin boleh menonton dahulu latih 2B video yang pertama sebelum kamu memulakan pembelajaran dalam video yang kedua ini. Kita lihat soalan contoh yang pertama. Contoh satu iaitu kita akan merekodkan modal permulaan. Maklumat berikut diambil daripada kedai cipta. Rekodkan urus niaga berikut ke dalam ledger mengikut sistem catatan bergu. Urus niaga April 1, 2020. Pemilik memulakan perniagaan dengan tunai berjumlah RM15,000 sebagai modal. Jadi seperti yang cikgu sebut dalam video yang pertama, kalau boleh kamu terus kenal pasti daripada ayat urus niaga ini apakah nama akaun yang terlibat. Kita lihat di sini pemilik memasukkan tunai. Jadi kata kunci yang pertama adalah tunai dan kata kunci kedua adalah modal. Kita lihat kesan urus niaga. Aset iaitu tunai meningkat. Tunai bertambah meningkat kerana pemilik membawa masuk tunai peribadi ke dalam perniagaan dan pada masa yang sama modal juga meningkat. Jadi kesan dia adalah tunai meningkat dan modal juga meningkat. Kita telah pelajari dalam analisis debit dan kredit, apabila aset meningkat kita akan debitkan akaun aset. Di sini kita akan debitkan akaun tunai. Dan kesan yang kedua ialah apabila ekuiti pemilik meningkat, kita akan catat di sebelah kredit. Akaun terlibat adalah akaun modal. Jadi kita buka dulu dua ledger dengan nama akaun tersebut. Itu yang pertama, akaun tunai. Dan yang kedua, akaun modal. Suka di sini cikgu maklumkan, cikgu masih lagi menggunakan persamaan perakaunan di atas setiap ledger. Di sebagai panduan, tunai adalah akaun yang bersifat aset yang kita bulatkan huruf A. Aset bertambah kita akan catat sebelah debit. Manakala yang ledger yang kedua adalah ekuiti pemilik huruf E. Apabila ekuiti pemilik bertambah kita akan catat sebelah kredit. Jadi kita buat catatan sekarang. Itu tarikhnya adalah April 1. Dalam akaun tunai, kita debitkan dengan jumlahnya sebanyak RM15,000. Dan dalam akaun modal, kita catat di sebelah kredit. Tarikhnya adalah April 1 dengan nilai yang sama iaitu RM15,000. Dan sebagai butiran dalam ledger, dalam akaun tunai kita akan tulis sebagai modal, catatan bergu. Manakala di dalam akaun modal kita akan tulis butirannya sebagai tunai. Itu nama akaun yang menjadi bergu kepada ledger modal. Itu contoh satu, merekod modal permulaan. Sekarang kita akan lihat contoh kedua iaitu merekodkan belian aset bukan semasa secara kredit. Kita lihat urus niaga pada April 3, 2020. Membeli sebuah kabinet bernilai RM2,000 secara kredit daripada Nas Furniture. Kita cuba kenal pasti kata kunci sebagai penanda untuk menjadi nama akaun. Item yang pertama adalah perkataan kabinet dan yang kedua adalah nama pembekal iaitu Nas Furniture. Namun bagi perkataan kabinet kita akan gantikan dengan istilah yang sesuai iaitu perabot sebagai nama akaun kita dan Nas Furniture ni adalah akaun belum bayar. Kita membeli perabot tersebut secara kredit. Kita lihat kesan urus niaga. Aset iaitu perabot meningkat. Perabot meningkat sebanyak RM2,000 dan liability iaitu Nas Furniture juga meningkat sebanyak RM2,000. Itu liability. Kita lihat analisis debit dan kredit. Apabila aset meningkat, kita akan debitkan akaun aset
iaitu kita akan debitkan akaun perabot, dan apabila liability meningkat sebab kita membeli secara hutang, maka kita akan kreditkan akaun liability iaitu akaun NAS Furniture. Jadi kita akan tuliskan nama ledger yang terlibat dulu. Ledger yang pertama adalah ledger akaun perabot, dan ledger yang kedua adalah akaun NAS Furniture. Okay, kita bulatkan dulu huruf-huruf pada persamaan perakaunan bagi membantu kita untuk merekod. Jadi untuk perabot adalah akaun yang bersifat aset. Apabila aset bertambah, kita akan catat di sebelah debit. Dan NAS Furniture adalah liability, kita bulatkan huruf L. Liability bertambah, kita akan catat sebelah kredit. Okay, kita buat catatan sekarang. Urus niaga ini berlaku pada April 3. Masukkan dulu tarikh. April 3 di dalam akaun perabot di sebelah debit dengan nilai sebanyak RM2,000, dan dalam akaun NAS Furniture masukkan tarikh di sebelah kredit April 3 dengan nilai yang sama RM2,000. Sekarang kita akan catatkan butiran. Dalam akaun perabot kita akan tulis sebagai NAS Furniture, dan dalam akaun NAS Furniture kita akan catat butirannya sebagai perabot. Pastikan kamu mencatat nama akaun yang menjadi bergu kepada ledger tersebut. Kita bergerak ke contoh yang ketiga, iaitu merekodkan pinjaman bank. Kita lihat terus pada urus niaga. Pada April 4, 2020, membuat pinjaman bank berjumlah RM6,000 dan terima tunai. Kata kunci yang pertama adalah perkataan pinjaman bank, dan kata kunci kedua adalah perkataan tunai. Kita lihat kesan urus niaga. Aset iaitu tunai meningkat sebanyak RM6,000. Kita menerima tunai daripada pinjaman bank tersebut, maka tunai bertambah, dan pada masa yang sama liability iaitu pinjaman bank juga bertambah sebanyak RM6,000. Okay. Tunai bertambah dan pinjaman bank juga bertambah. Analisis debit dan kredit seperti biasa. Apabila aset meningkat, kita akan debitkan akaun aset iaitu akaun tunai, dan apabila liability bertambah, meningkat, kita akan kreditkan akaun liability iaitu akaun pinjaman bank. Akaun tunai kita telah buka dalam urus niaga yang sebelum ini. Sekali lagi kita akan bulatkan persamaan iaitu huruf A untuk aset, dan akaun yang kedua kita bukakan akaun pinjaman bank. Tuliskan nama akaun dulu. Dan pinjaman bank ini adalah akaun liability, maka kita akan bulatkan huruf L sebagai penanda bahawa apabila liability bertambah, kita akan catat sebelah kredit. Ini sekarang kita akan catat urus niaga pada April 4. Di sebelah debit akaun tunai kita akan catat angka sebanyak RM6,000, dan dalam akaun pinjaman bank kita akan kreditkan. Tuliskan tarikh dulu, April 4 dengan nilai yang sama iaitu RM6,000. Okay, sekarang kita akan catat butiran. Dalam akaun tunai kita akan tuliskan pinjaman bank, dan dalam akaun pinjaman bank kita akan tuliskan butirannya sebagai tunai. Itu contoh yang ketiga, iaitu merekod pinjaman bank. Sekarang adalah contoh 4, iaitu contoh merekodkan belian aset bukan semasa, tetapi dalam contoh ini bayaran tersebut dibuat sebahagiannya secara tunai dan sebahagiannya adalah secara kredit. Kita lihat contoh urus niaga pada April 9, 2020, membuat pembelian sebuah komputer daripada ICT Shop bernilai RM2,000. Bayaran RM600 dibuat ketika pembelian manakala bakinya adalah secara kredit. Maksudnya komputer tersebut bernilai RM2,000,
perniagaan membayar terlebih dahulu RM600 ketika pembelian dan bakinya dibayar secara kredit. Jadi kita kenal pasti dulu kata kunci dalam urus niaga ini. Yang pertama sekali adalah perkataan komputer. Yang kedua adalah nama pembekal iaitu kedai ICT Shop. Dan yang ketiga tidak tercatat secara terus tetapi kita kenal pasti melalui kata kunci iaitu bayaran. Untuk komputer kita akan gantikan dengan akaun sesuai iaitu alatan pejabat. Untuk ICT Shop kita akan gunakan nama ICT Shop. Dan untuk perkataan bayaran di sini sebenarnya ini merujuk kepada akaun tunai. Sebab kita ada tunai untuk buat bayaran sebanyak RM600 tersebut. Okey, kita lihat coba. Kesan urus niaga. Aset iaitu alatan pejabat meningkat sebanyak RM2,000. Kita membeli alatan pejabat, jadi alatan pejabat meningkat. Dan pada masa yang sama, satu lagi aset iaitu tunai berkurang. Tunai berkurang kerana kita membuat bayaran. Dan yang ketiga, kita akan ada satu liability sebab kita hutang sebahagian harga komputer tersebut. Itu hutang kita kepada ICT Shop sebanyak RM1,400, iaitu RM2,000 tolak dengan RM600. RM2,000 tolak RM600, kita berhutang kepada ICT Shop sebanyak RM1,400. Analisis debit dan kredit. Yang pertama kita lihat aset yang meningkat iaitu aset alatan pejabat, kita akan debitkan akaun alatan pejabat. Aset yang kedua berkurang iaitu aset tunai, maka kita akan kreditkan akaun tunai. Dan akaun yang ketiga yang terlibat adalah akaun liability. Hutang kita meningkat, jadi kita akan kreditkan liability iaitu akaun ICT Shop. Di sini kita ada beberapa ledger baru yang kita akan buka. Yang pertama adalah ledger akaun alatan pejabat. Ledger tunai kita telah ada sebelum ni. Dan akaun yang ketiga adalah akaun ICT Shop. Jadi kita buka ledger yang ketiga, akaun ICT Shop. Kita lihat dulu pada persamaan perekonomian, kita akan bulatkan huruf-huruf sebagai penanda. Alatan pejabat adalah akaun bersifat aset, bulatkan huruf A. Tunai lagi sekali, huruf A juga aset. Dan ICT Shop adalah akaun liability, kita akan bulatkan huruf L. Jadi sekarang kita akan rekodkan berdasarkan kepada kesan urus niaga. Alatan pejabat meningkat sebanyak RM2,000. Tetapi ia dibiayai dengan dua cara. Sebahagiannya secara tunai, sebahagian lagi secara hutang. Jadi kita akan rekod dulu dalam akaun yang berkenaan. Kita ambil dulu yang tunai. Aset berkurang, kita akan kredit. Jadi akaun tunai, kalau aset tambah debit, sekarang ni tunai berkurang, kita akan kreditkan. Okay, tarikh urus niaga ialah pada 9 hari bulan. Okay, tunai kita kredit dulu. April 9 dengan nilainya adalah sebanyak RM600. Jadi kita akan bergurukan dengan siapa? Kita akan bergurukan dulu dengan akaun alatan pejabat. Jadi kita akan debitkan akaun alatan pejabat April 9 dengan nilai RM600. Ini kita catat dulu bahagian alatan pejabat yang kita bayar secara tunai. Jadi dalam akaun alatan pejabat untuk setakat ini, kita catat butirannya adalah tunai. Dan dalam akaun tunai kita akan catat sebagai alatan pejabat. Okay, yang ini kita baru merekod alatan pejabat bahagian yang kita bayar secara tunai dulu. Sekarang kita akan sambung catat bahagian yang kita berhutang. Kita akan lihat kesan yang ketiga iaitu liability meningkat. Akaun ICT Shop kita akan
kreditkan. Jadi kita akan tulis tarikh April 9. Kita hutang kepada ICT Shop sebanyak RM1,400. Yang ini kita akan bergugukan dengan akaun alatan pejabat juga. Jadi kita tulis di sini RM1,400. Jadi kalau kamu rujuk sekarang ni, nilai alatan pejabat telah pun bertambah sebanyak RM2,000. Itu nilai penuh alatan pejabat tersebut. Okey, sekarang kita akan lengkapkan catatan ini dengan butiran. Dalam akaun alatan pejabat, kita akan tulis di sini adalah ICT Shop. Dan dalam akaun ICT Shop, kita akan catat butirannya sebagai alatan pejabat. Okay, itulah cara kita membuat catatan apabila kita ada membuat pembelian aset yang mana sebahagiannya dibayar secara tunai dan sebahagian lagi dibiayai secara hutang. Okay, itu contoh yang keempat. Sekarang sudah sampai contoh yang kelima, iaitu kita melihat contoh merekodkan bayaran sebahagian hutang kepada akaun belum bayar. Kita akan lihat bagaimanakah kita nak buat catatan berlakunya pengurangan dalam liability dan juga pengurangan dalam aset. Kita lihat urus niaga dulu. Pada April 15, 2020, membayar sebahagian hutang kepada NAS Furniture RM1,000 dengan tunai. Seperti biasa, kenal pastikan nama akaun terlibat. Yang pertama adalah nama pemegang kita bayar hutang, iaitu NAS Furniture. Dan yang kedua adalah butiran tunai, itu cara kita membayar hutang tersebut. Kita lihat kesan urus niaga. Yang pertama itu aset, iaitu tunai berkurang sebanyak RM1,000. Okay, tunai kita sekarang berkurang sebab kita membuat pembayaran. Dan juga pada masa yang sama, liability kita iaitu NAS Furniture juga berkurang sebanyak RM1,000. Disebabkan kita membuat bayaran, maka hutang kita juga berkurang. Kita lihat analisis debit dan kredit. Sekarang ni berlaku pengurangan liability. Jadi apabila liability berkurang, kita akan catat di sebelah debit. Maka akaun NAS Furniture akan didebitkan. Dan aset juga mengalami pengurangan. Apabila aset berkurang, kita akan kreditkan, maka kita akan kreditkan akaun tunai. Memandangkan kedua-dua ledger tersebut telah pun kita buka sebelum ini, jadi saya cuma nak tandakan huruf yang terlibat. Akaun NAS Furniture adalah akaun liability. Ini sebagai penanda liability bertambah akan dikreditkan. Akaun tunai sekarang ni aset bertambah akan didebitkan. Ini sebagai penanda apabila berlaku penambahan. Contoh kita sekarang ni berlaku pengurangan dalam kedua-dua akaun. Jadi apabila berlaku pengurangan, kita akan rekodkan di sebelah yang berlawanan dengan penambahan. Liability kita akan debitkan, aset kita akan kreditkan. Itu cara kita merekod pengurangan liability dan pengurangan aset. Itu kita catat di sebelah yang berlawanan dengan penambahan. Jadi dalam akaun NAS Furniture, kita catat tarikh dulu. April 15, nilainya adalah RM1,000. Dan akaun tunai, kita akan catat sebelah kredit. Tarikhnya adalah 15 dengan nilainya RM1,000 juga. Dan kita akan masukkan butiran dalam akaun NAS Furniture. Kita akan tuliskan butirannya adalah tunai. Dan dalam akaun tunai kita akan tulis butirannya sebagai NAS Furniture. Okey, itu adalah contoh kita merekod pengurangan liability dan juga pengurangan aset. Jadi kita rekod di sebelah yang berlawanan dengan penambahan. Liability berkurang, didebitkan, aset berkurang, dikreditkan. Okay, itu contoh yang kelima. Contoh yang keenam iaitu merekodkan bayaran ansuran pinjaman. Sekali lagi kita akan lihat contoh
iaitu berlakunya pengurangan liability dan juga berlakunya pengurangan aset. April 24 membayar ansuran pinjaman bank bulanan sebanyak RM500. Jadi kata kunci yang tertera dalam ayat ini adalah perkataan pinjaman bank. Lagi satu kata kunci tidak dinyatakan secara terus, tapi kita nak faham bahawa RM ini adalah sebenarnya tunai. Kesan urus niaga, aset iaitu tunai berkurang sebanyak 500. Tunai kurang sebab kita membuat pembayaran. Dan liability iaitu pinjaman bank juga berkurang sebanyak RM500. Hutang kita kepada bank juga berkurang sebab kita telah pun membuat pembayaran. Analisis debit dan kredit. Apabila liability berkurang, kita akan debitkan, maka akaun pinjaman bank akan didebitkan. Dan apabila aset berkurang, kita akan kreditkan akaun tunai. Untuk penandaan persamaan perakaunan, pinjaman bank ini adalah akaun liability. Apabila bertambah, dikreditkan. Tunai adalah akaun aset, bulatkan huruf A. Apabila bertambah, didebitkan. Tapi untuk kedua-dua akaun ini sekarang, kita akan catat sebagai pengurangan. Jadi seperti contoh yang sebelum ini, apabila berlaku pengurangan, kita akan catat di sebelah yang berlawanan dengan simbol yang kita bulatkan tadi. Dalam akaun pinjaman bank, kita akan catat sebelah debit. Tarikh April 24. Kita akan debitkan akaun pinjaman bank sebanyak RM500. Dan akaun tunai berkurang. Kita akan kreditkan akaun tunai dengan nilai RM500 juga. Dan sekarang ini kita akan tuliskan butiran. Dalam akaun pinjaman bank, butirnya adalah tunai. Dan dalam akaun tunai kita akan catat butirannya adalah pinjaman bank. Itu merekod bayaran ansuran pinjaman bank iaitu liability berkurang dan juga aset berkurang. Contoh yang terakhir itu contoh 7, itu merekodkan bayaran sepenuhnya hutang kepada akaun belum bayar. Sekali lagi kita akan lihat contoh untuk merekod pengurangan liability dan juga pengurangan aset untuk membayar liability tersebut. Kita lihat pada urus niaga pada April 27, 2020 menjelaskan sepenuhnya hutang kepada ICT Shop. Jadi kata kunci yang pertama adalah ICT Shop dengan tunai. Namun kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kita tidak disebutkan dengan nilai RM. Jadi kita kena rujuk semula kepada ledger ICT Shop terlebih dahulu. Kita maklum dalam ledger tersebut kita ada hutang kepada ICT Shop sebanyak RM1,400. Jadi kesan urus niaga ialah aset iaitu tunai berkurang. Tunai berkurang sebab kita membuat pembayaran sebanyak RM1,400 dengan nilai hutang tersebut. Dan liability kita juga berkurang sebab kita dah pun menjelaskan hutang tersebut juga sebanyak RM1,400. Seperti contoh yang sebelum ini, analisis debit dan kredit. Apabila liability berkurang, kita akan debitkan. Kita akan debitkan akaun ICT Shop. Dan apabila aset berkurang, kita akan catat sebelah kredit. Maka akaun tunai kita akan kreditkan. Sebagai penandaan, kedua-dua ledger yang telah sedia ada, ICT Shop dengan tunai. ICT Shop adalah akaun liability. Akaun tunai adalah akaun aset. Sekarang kita akan catat pengurangan kedua-dua akaun tersebut. Seperti contoh sebelum ini, akaun liability apabila berkurang kita akan debitkan. Jadi masukkan tarikh April 27, kita akan debitkan akaun ICT Shop dengan jumlah yang sama, hutang asalnya itu RM1,400. Dan akaun tunai apabila aset berkurang kita akan kredit. Kalau A tambah debit bermaksud A tolak, kita akan kreditkan. Tarikhnya adalah 27. Kita akan kreditkan dengan nilai RM1,400 jugalah. Sekarang kita akan catatkan dia punya butiran. Dalam akaun ICT Shop, kamu catatkan butirannya adalah
tunai, dan dalam akaun tunai kamu catatkan butirannya sebagai ICT Shop, itu nama akaun yang menjadi berguna. Jadi itulah contoh 7, iaitu merekodkan sepenuhnya hutang kepada akaun belum bayar. Jadi saya harap contoh latitude yang kedua ini dapat meningkatkan lagi kefahaman kamu untuk membuat sistem catatan bergu, di mana contoh kedua kamu mula belajar untuk merekodkan pengurangan dalam aset dan juga pengurangan dalam liability. Jadi kita akan jumpa lagi contoh-contoh latitude yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.